Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Malaysia Airports Holdings Berhad menafikan dakwaan yang dibuat dalam satu artikel bertajuk MAHB Spat Zamri and Shukri at Loggerheads over Subang Airport. Artikel tersebut yang ditulis portal berita perniagaan Dagang News disiarkan pada 18 Oktober lepas. Dan juga MHB berkata ahli lembaga pengarah dan juga pengurusan Malaysia Airports kekal bersatu untuk mengekalkan lapangan terbang Subang dalam rangkaian lapangan terbang kumpulan. Tambah MHB ia konsisten dengan semua kenyataan rasmi yang sudah dikeluarkan berkaitan isu ini. Artikel itu mendakwa pihak pengurusan MHB dipercayai saling berselisih tentang masa hadapan lapangan terbang Subang. Sementara itu, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mencatatkan pergerakan penumpang sebanyak 3.2 juta di seluruh rangkaian lapangan terbangnya pada September 2021, merosot 9.5% berbanding September 2020. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia pada Isnin, MAHB berkata pergerakan penumpang antarabangsa melonjak 111.9% kepada 1.1 juta penumpang, manakala pergerakan penumpang domestik mencatatkan penurunan 29.8% kepada 2.1 juta penumpang. Bagi tempoh asas 12 bulan lepas, pergerakan penumpang di semua rangkaian MAHB merosot sebanyak 60.5% bagi tempoh yang sama kepada 28.6 juta penumpang. Pergerakan pesawat pula secara keseluruhannya susut 15.8%. Dan selain itu, penumpang di lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen Istanbul terus mencatatkan 2.7 juta penumpang, iaitu peningkatan 51% pada September 2021 berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Di peringkat tempatan lapangan terbang di Malaysia, catat 0.5 juta penumpang pada September 2021, menguncup 73.4% tahun ke tahun, manakala sektor antarabangsa dan domestik pula masing-masing merekodkan seramai 0.1 juta penumpang dan 0.4 juta penumpang bagi tahun ke tahun. Jumlah jualan kenderaan terus melonjak ketara kepada 44,275 unit pada September berbanding 17,500 unit pada bulan sebelumnya. Persatuan Otomotif Malaysia berkata jumlah keseluruhan industri adalah 153% lebih tinggi pada September berbanding Ogos. Lonjakan jualan disokong operasi semula perniagaan di seluruh negara berikutan pelonggaran sekatan yang dilaksanakan. MAA berkata kekurangan chip komputer bagaimanapun menjejaskan jualan beberapa pengeluar pada bulan yang dikaji. CGS CIMB Research menurunkan pentarafan saham-saham sektor penerbangan daripada saham berwajaran atau overweight kepada neutral dengan saham Malaysia Airports Holdings Berhad, Singapore Airlines dan SATS Limited diturunkan daripada tambah kepada kekal. Hong Leong Investment Bank berkata permintaan bagi utiliti seperti elektrik dan gas dijangka kembali pulih pada suku keempat sejajar dengan peralihan negara kepada fasa keempat di bawah Pelan Pemulihan Negara. Penganalisis menjangkakan kesan kewangan yang lebih kecil kepada institusi perbankan susulan pelaksanaan skim program pengurusan dan ketahanan kewangan atau URUS. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. COVID-19 menjadikan adaptasi digital oleh perniagaan di Malaysia semakin bergerak pantas. Namun, data juga menunjukkan PKS yang merangkumi 98.5% pertumbuhan perniagaan di Malaysia kekal ketinggalan daripada segi adaptasi digital. Justru bajet 2022 sudah pasti menjadi tumpuan untuk kita melihat apa lagi yang akan terkandung untuk memacu adaptasi yang lebih pantas. Kita bersama dengan pengasas Teratu Tech, Reza Razali yang bersedia pada ketika ini. Reza, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita melihat kepada bajet 2022 dan juga segala status terkini adaptasi digital khususnya di kalangan golongan PKS, apa lagi quick wins yang harus ada dalam bajet 2022 untuk memastikan segala dasar yang kita ada, segala pencapaian yang kita lakukan ketika pandemik COVID-19 boleh dipercepatkan lagi? Okey, bagi saya quick wins yang paling penting ialah
Jikalau disediakan pelbagai tools dan software untuk mereka ni, tetapi PKS dan SME sendiri tak sedia, itu akan jadi punca masalah. So, quick wins utama bagi saya ialah untuk memperkasakan pekerja-pekerja sektor SME, bagaimana mereka boleh adapt digitalization properly, dan juga memberikan peluang kepada SME ni, kepada talent-talent yang lebih digital ready ya. I think the opportunity on the quick wins is untuk memperkasakan, let's say kita punya tertiary graduate lah. So once they go into employment, they are digitally ready and able to undertake digital stuff for the SME. So itu melibatkan dua perkara berbeza, iaitu pendidikan dan juga industri itu sendiri, bagaimana penerimaan. Namun status masa kalau kita melihat, adakah perubahan itu lebih pantas berlaku ketika pandemik dari segi pendidikan mungkin? IPT kita adakah sudah mengadaptasi apa kemahuan industri dari sudut digitalisasi dan sebagainya? From that angle, of course, kan, kita kalau as a digital user, as a consumer, kita mungkin ready. Tetapi sebagai, let's say, creator, kan, is these people ready to create value-added services on top of dia punya digital skill yang ada? Itu yang penting. So for example, digital skill yang ada mungkin mereka expose untuk menggunakan skill seperti handphone atau Zoom atau online learning dan sebagainya. Tetapi adakah itu sesuatu yang boleh ditranslate untuk memberi nilai tambah kepada perniagaan? Itu yang mungkin kita tidak tahu, dan itu mungkin sesuatu yang mereka tidak ada exposure yang cukup jelas buat masa ini. Okey, itu kalau kita melihat kepada mungkin masa hadapan di mana graduan ini akan masuk ke dalam sektor pekerjaan, ke dalam PKS, pertubuhan perniagaan dan sebagainya. Namun untuk perniagaan dan juga pertubuhan perniagaan sedia ada, dengan tenaga kerja sedia ada, bagaimana untuk mereka digitizekan perniagaan mereka? Adaptasi ini berlaku, perlulah training dan juga mengajar dan juga memperkasakan lagi pekerja mereka dan sebagainya. Bagaimanakah usaha ini boleh dilipat gandakan melalui bajet 2022? Bagi saya more towards nilai ya, more towards training, kemahiran dan juga exposure. Bagi saya a lot more exposure on how going digital ni is beyond just doing digital marketing lah. Kita dapat lihat banyak effort kerajaan untuk membantu bisnes untuk pergi digital melalui platform-platform third party delivery dan digital marketing dan sebagainya. Tetapi untuk mengoptimasikan perniagaan mereka menggunakan cara digital, let's say recruitment secara digital, operasi secara digital, inventory management secara digital, benda-benda tersebut mungkin belum diadaptasi lah. So bagi saya, sebelum kita cuba untuk go towards something yang tap into digital economy, let's say go into e-commerce dan sebagainya, kita fikir bagaimana kita boleh memperkasakan bisnes ni menggunakan digital tool untuk mengoptimasikan operasi mereka buat masa ini. Itu lebih itu satu keperluan bagi saya. Sebab terlalu banyak SME ini dan terlalu banyak program mungkin melihat untuk quick wins ya, quick wins, jana sale dan sebagainya. Tetapi adakah perniagaan tersebut ready jikalau dan mempunyai skill set yang require if they were to go digital lah, beyond digital marketing. Ya, itu mungkin antara cabaran yang dihadapi oleh PKS di Malaysia, perniagaan Malaysia, kerana cost is always the concern for SMEs dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dari sudut cost dan sebagainya, bantuan mempermudahkan adaptasi itu berlaku? Kerana pada akhirnya ini juga kesan berantainya akan menyumbang kepada ekonomi juga. Apa yang lagi yang harus diperkasakan dari sudut bantuan kewangan dan juga mempermudahkan, memudahcarakan dari sudut kos untuk PKS? Bagi saya cukup banyak program yang telah dilakukan the last 18 months since early last year, cukup banyak program. Tetapi kita perlu lihat bisnes-bisnes ni is at a different stage. Salah satu masalah mengenai polisi one size fit all ni kadang-kadang ialah mereka merasakan semua peringkat SME dan PKS ni memerlukan benda yang sama. So bagi saya, kita perlu lihat, ada mereka yang baru nak bermula, mungkin keperluan mereka berbeza. Mereka yang revival untuk bounce back kembali, keperluan mereka berbeza, dan mereka yang pada growth stage, keperluan mereka juga berbeza. Tetapi jika dilihat solusi yang kita cuba berikan kepada SME ini melalui package-package yang diberikan, terlalu bersikap one size fits all. So bagi saya mungkin perlu diperhalusi, perlu dilihat pada segmen-segmen yang mungkin
masih belum has not interact to the government on bagaimana mereka a certain segment mungkin micro atau SME pada a certain niche, what kind of specific assistance they needed lah. So because one size fit all solution ni selalunya tidak mungkin boleh benefit ramai, tetapi keperluan yang lebih penting tu mungkin terlepas juga. Okey, Reza, bukan sahaja kepada PKS dan juga perusahaan kecil dan juga pertubuhan perniagaan kita lihat dari segi adaptasi digital ini, malah kita melihat COVID-19 ini bagaimanakah digitalisasi, teknologi dan sebagainya membantu kita mempercepatkan dan juga menyelesaikan permasalahan ataupun cabaran-cabaran sosial yang kita hadapi. Kita jaga kita sebagai contoh, bagaimana ini menyelesaikan untuk memberi bantuan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini harus diperkasakan lagi? Gunalah teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sosial, permasalahan rakyat yang dihadapi pada ketika ini. Bagaimana ini harus terkandung dalam bajet 2022? Bagi saya itulah apabila kita cuba untuk memperkasakan digitalisasi SME di Malaysia ni, kita juga perlu tahu yang ini satu opportunity baik untuk turn Malaysian to create a local Malaysian champion lah in term of technology companies. Instead of kita hanya consume software dan perisian daripada luar, service marketing daripada luar, bagaimana insentif dan movement untuk digitalisasi IR 4.0 ni, bagaimana kita boleh memperkasakan local champion, bagaimana perusahaan software tempatan boleh benefit ya. So let's say bajet berbilion dikeluarkan, tetapi jika 90 ke 95% daripada bajet itu digunakan untuk membeli software daripada luar, impact tempatan tu mungkin kurang dan kita we lose out lah on the opportunity to create local captain in the industry yang boleh menjana lebih banyak impact kepada negara. Okey, dari sudut kepakaran pula kalau kita lihat tadi kita ada sentuh sikit tentang modal insan di pihak universiti. Kalau kita lihat sejak pandemik ini banyak anak-anak muda tempatan, syarikat tempatan menghasilkan teknologi yang boleh membantu menyelesaikan permasalahan kita sekarang. Malah kita melihat susunan data untuk COVID Now sebagai contoh juga dibangunkan secara tempatan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa kita ada semua kepakaran ini hanya harus diperkasakan, diketengahkan lagi berbanding dengan melihat kepada pakar luar dan sebagainya? Bagi saya kita rasa kita cukup pakar tersebut tetapi landscape sekarang ni untuk mencari digital talent yang boleh meng-create value added services yang that enable us to go beyond just a consuming nation but producing digital technology, itu suatu challenge lah buat para pengusaha perisian tempatan because itu yang saya nak highlight tu. Talent itself is an issue. So bila kita talent at a certain level yang berkemampuan untuk jana, yang berkemampuan untuk membangun aplikasi ni semua tidak cukup banyak, maka itulah limitation dekat situ lah kan. Limitationnya bagi saya sendiri untuk mencari talent digital tempatan buat masa ini sangat-sangat susah. Okey, itu antara cabarannya digariskan oleh Reza dan juga apa yang harus terkandung dalam bajet 2022. Terima kasih Reza kerana bersama kami pada jam ini, iaitu pengasas Teratutech Reza Razali. Kita melihat dari sudut digitalisasi dan juga IR 4.0 dalam bajet 2022. Baik, kita akan berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini.